So, we're gonna start in 1 more minute, minute lagi. Dah lama tak poke, betul. Dah lama tak kawat. Korang balik kampung ni balik negeri mana? Selangor kena pasport sekarang. Sebab Selangor dah keluar Malaysia. Siapa orang Selangor, make sure you renew passport dulu. Kelantan tak apa? Johor tak apa? Sabah, Sarawak, I see. Kelantan tak apa? Jauh. Penang. Selangor ke Kedah, I see. Australia. Australia geng Selangor lah, geng overseas. Sekarang New Zealand kemain. Sikit lagi dekat start. Mongolia. Jarang yang sebut Mongolia. Biasa orang sebut North Korea lah, nak pergi nak K-pop kat North Korea benda semua tu kan. Mari semua kan. Uzbekistan ni nama-nama jarang nama kita dengar ni. Zimbabwe. Ya betul nama. Biasanya cakap nak London lah, Australia lah kan. Sampai Alia apa lagi lah. Semua kali Alia lah. Okay. So 1 more minute. Okay. Ready? Gonna start. Kau saya nak makan? Saya nak. Sikit. Ni ah. Ambil lah. Tak apa. Saya makan. Saya flex sikit. Ambil. Tak apalah. Dia attack dengan Coke. No more Coke. Air kosong je. Tak elok gula banyak sangat. Alright, then. 3. You ready? Ready? Okay. Stand by calculator korang. Saya tak ambil calculator ni. So orang stand by calculator, kita tak ambil calculator ni. Make sure calculator korang function kena ada butang on. Right? Battery full. Okay, we're gonna start. Start your engine. I'm gonna start in 3. In. Belum lagi. Tunggu dulu. Korang nak mandi belum ni? Bau tak? Dah. Okay, kalau dah kita boleh start. Okay, we're gonna start in 3. Start your engine. In 3. In 2. In 1. Boom. Let's go. Seminar Kejar Form 4 Chapter 3. Okay, watch me go. Seminar Kejar Paper 2. Kita nak fokus kepada kertas 2. Sebab kalau awak boleh cover Paper 2, you boleh cover Paper 1 and the rest. It will be seri. Easy. Baik. Dalam kertas 2 ni, dalam bab 3 Form 4 ni, dia cakap pasal kegravitian tau. You guys nyanyi apa ni? I believe I can fly, I can touch the sky. Oi, ni bukan fizik. Okay, risau. Okay. Dah tanya ni. Suara saya pun tak sedap. Alright, okay, we're gonna start dekat sini. Siapa tak solat, pergi solat dulu. We still have time. Nak pergi solat dulu. Okay. So kita nak start dulu. The first formula, okay, dalam bab ni, ada beberapa benda yang kita kena biasakan, iaitu the first one, take a look dengan daya graviti. Nampak tak? Okay, guys, see? Alright, okay. So dah zoom dah kan? Tak nampak, tak tahulah. Okay. Nur Safira cakap nak kahwin dah. Sebelahan sikit suara nanti warden dengar. I see. Nak sebisik ke? Volume tu slow kan lah. Takkanlah. Deh, cakap Gen Z. Seboomer tau. Earphone tak ada. I see. Slow kan sikit. Slow kan sikit. Kalau katakan bising, you buat suara. Kalau tu cakaplah kelepahan ni lah. Cakap warden Gen Z. Alright, okay. Daya graviti. The first formula ataupun the first perkataan yang kita nak biasakan adalah daya graviti. Jadi apa itu daya graviti? Ini macam ni tau. Kalau saya ambil one Nur Dalili dengan Nur Afika, duduk side by side. Tenung mata ke mata. Dia akan rasa satu macam daya tau. So, you pergi dekat. Dekat. Contoh sekarang ni. Kan? Dekat. Ya, lama terpukul. Dekat lagi. You akan rasa tau. Ini yang buat. Janganlah. Okay. So maksud dia, jari tu lagi dekat, you akan rasa daya tau. So samalah juga dengan daya graviti. Bila ada dua jisim, apa-apa yang ada jisim, you akan rasa daya graviti. Contoh you cakap pasal matahari dan juga bumi. Dua yang ada jisim, dua objek yang ada jisim. Jadi lagi besar jisim tu lagi terasa. Kalau macam contoh jari saya tadi dengan mata saya tadi, ataupun jari saya dengan muka saya tadi. Jisim jari kecil, muka saya kecil kan. Muka saya kecil lagi. So dia punya jisim tu, dia walaupun jisim kecil, tapi dia punya daya graviti pun lagi kecil. Dia tak rasa langsung. You don't feel anything, tak rasa apa-apa langsung. Tapi kalau kita cakap pasal satu planet yang besar, contoh planet apa? Yang paling famous, ada satu Twitter Mac Plus tu dia lari kat planet tu. Planet apa tu? Planet Marikh Mars kan? Mars. Dalam planet tu, contoh kita cakap pasal planet Marikh dan juga planet bumi. Dua-dua jisim besar. So you have mass 1 and mass 2 yang terlampau besar, maka daya graviti dia besar. So that is what we call M1 and M2. You kena ada dua jisim. So mass 1 and mass 2. Jadi ini adalah apa-apa yang ada jisim, dua objek yang ada jisim, tengah-tengah dia akan ada daya graviti. Itu sahaja. So the next part kita tengok adalah daya memusat. Centripetal force. Apa itu daya memusat? Awak ada pusat tak? Ada kan? Awak suka makan betul tak? So dia akan tarik pusat betul tak? Kan? Dia kata tarik perut betul? Okay. Jadi daya memusat adalah satu daya yang menghala ke center, ke pusat tu. Bukan pusat awak. Pusat tu adalah contoh kita ada circle bahagian tengah. Yes. Apa-apa daya yang tarik ke bahagian tengah is what we call centripetal force. Daya memusat. Now? Alright. Okay, siapa yang tak selama tu slow down volume macam ni cakap nak magic. There we go, dah magic lah. Okay, slow down volume. Okay, so the next one adalah pecutan memusat. Apa itu pecutan memusat? Now, let's take a look at this. You sekarang, you nak pergi
Alamak, bersoal pula. Okay. Kalau katakan siapa sini dah sambut birthday dah? Semua aku dah. So, form 4 yang jawab form 4 ayat lah. Form 5 je. Abang kakak je. Sorry. Form 4 is abang kakak. Form 4 is abang kakak. Form 5 is makcik-pakcik dah kan. Dah 17 kan. Okay. So, dah mengaku cepat. Siapa tadi yang birthday tadi? Dan belum. Saya nampak Just Speed tadi. Just Speed kan. Okay, Just Speed contoh Just Speed ni, katakan, sebab you dah boleh apply lesen tau. So, katakan Just Speed, dia nak gerak straight. Dia drive kereta, dia gerak straight. Contoh. Tapi, Just Speed ni, dia tadi pergi isi minyak. Dia isi minyak, tiba-tiba, dia lupa nak letak balik pump dekat kereta. Ni kereta dia kan. Ni Just Speed punya kereta. Kat sini. Dia isi minyak, dan dia letak pump tu situ. Di sisi main belah macam tu je. Kan? Jadi, agak dia boleh belah macam tu je lah. Tak boleh betul. You nak gerak straight. You nak gerak straight, tapi you tak akan gerak terus sebab you akan ditarik. Jadi tarik ke tengah tu, apa daya yang tarik ke tengah tu? What do you call that? Centripetal force ataupun daya memusat. Very good. Power. Tapi kita cakap berkenaan dengan pecutan pula sekarang. Just Speed tadi, dia tekan minyak, dia maintain tau. Dia maintain, katakan dia tekan, dia bergelabah. Dia maintain 100 km sejam. Dia dah bergelabah, dah panik, 100 km sejam. Okay. Jadi, dia nak gerak straight. Tapi somehow dia akan terpusing sedikit. Bila dia terpusing, dia akan end up dekat sini. Dia terpusing sedikit. Sebab apa? Ditarik oleh pam minyak tadi tu. Ditarik. Dan dekat sini, dia masih tekan lagi tau. 100 km sejam. Dia masih tekan 100 km sejam. Dia nak gerak straight. Tapi tertarik lagi. Jadi dia akan end up dekat mana? Dia akan end up dekat sini. Itu. There you go. Sebab apa? Tertarik dengan pam minyak tadi tu. Dia maintain dia steam berapa? Pam minyak tu katakan kuat tak? Ni pam minyak warga kayangan. dia besi, dia punya kabel tu kuat sangat. Emas ke platinum ke sangat, emas tak kuat. Platinum ke tungsten ke dia kuat. Just Speed dia isi minyak kat tempat yang kayangan je. jadi tak boleh nak gerak betul tak? Tapi cuba tengok sekarang ni. Dia gerak 100 km sejam, sini pun 100 km sejam, sini pun 100 km sejam. Jadi hal laju berubah ke tak? Hal laju sama, betul. Kalau hal laju sama, ada pecutan ke tak? Tak ada pecutan. Tapi awak kena ingat, hal laju ni dia mesti ada arah. Walaupun dia punya nilai 100, tetapi arah dia berbeza. Perasan? Tadi tu nak gerak straight, sekarang nak gerak tepi. Masih 100, hal laju tetap sama. Nilai hal laju tetap sama. Nilai tetap 100, 100. Tapi arah berbeza. Bila arah berbeza, automatik hal laju berubah. So remember that dalam hal laju V kita kena ada magnitude, nilai dan juga arah. Ini adalah skala, ini vector quantity. Ingat kan? So, sekarang you tengok sini, dia punya magnitude sama, nilai 100. Just Speed dan gelabah. Tekan dah kan? Tak gerak-gerak ke
tekan lagi 100. Dia tekan lagi 100, tetap sama. Hal laju punya magnitude sama, tapi arah berbeza, maka akan ada perubahan hal laju. Guys, kalau hal laju berubah, kita panggil apa? Pecutan. Okay, you guys remember tak dalam form 4, chapter 2, kita ada S, iaitu sesaran. Kalau sesaran tu berubah, S bahagi T, kita akan dapat apa? V, hal laju. Betul? Kalau hal laju tu pula berubah, kita akan dapat apa? Tidak pada set. Kau nampak kan? Kita akan dapat A. A tu apa? Amirul Aziz, bukan? Dari pecutan, acceleration, subsea. Jadi, you dah cakap tadi, magnitude tak berubah, arah berubah, maka ada pecutan. Pecutan ni, dia ada kaitan dengan daya memusat. Kita panggil ni apa? Pecutan memusat. Centripetal acceleration. Nah, magnitude itu apa? Okay, kalau you confuse dengan kata magnitude, kita letak sebagai nilai ataupun nombor. Nilai dekat Selangor ke Negeri Sembilan? Okey, kontroversi. Nilai ni bukan nilai yang dekat Negeri Sembilan kan? Nilai ni adalah nilai Selangor jangan jawab. Selangor bukan Malaysia dah. Keluar Malaysia dah. Nilai ni adalah satu nilai. Contoh 50, 100, all the number yang you nampak. Itulah nilai. Nah. Okey, cun. Sekarang ni pecutan memusat, apa yang kena ingat adalah bila you nak gerak tapi ada daya yang tarik you ke tengah, maka you akan ada pecutan memusat. Okey, apa beza daya memusat dengan pecutan memusat? Daya you tarik. Pecutan adalah pergerakan. Itu sahaja. Easy. Dapat? Makan yang dulu. Jadi orang bagi tak mau ambil. Senang. Okey, senang kan? So, the next part adalah jatuh bebas. Jatuh bebas ni adalah free fall. You kalau katakan you terjatuh, kita terjatuh mana-mana kat bahagian bumi, you akan ditarik oleh daya graviti bumi, betul? So kalau katakan you jatuh, kita panggil sebagai jatuh bebas sebab ditarik oleh daya graviti. G, perkataannya adalah G dekat sini. 6. Okey, cun. Berapa nilai G dekat bumi? Ada tak? Hantar, go. 9.81. Alright, betul? 9.81. Kalau tak pun 10 pun boleh juga. You pilih. Up to you. Okay, so the next part. The next part adalah hal laju orbit. Orbital velocity. Jadi ini adalah yang tadi tu. Ingat tak tadi yang just speed tadi? Dia takut. Jadi dia akan gerak straight. Jadi itu adalah ni. Ini adalah laju linear dia. So, apa beza daya memusat dengan pecutan memusat? So sekali lagi, sebab ramai tanya soalan tu, daya memusat, you tarik. Ataupun you tolak. Daya, you tarik. Ke mana? Ke tengah. Pusat awak ke mana? Pusat awak, jangan tunjuk. Pusat awak ke mana? Tengah kan? Dia daya ke pusat tu. Ke tengah daya tu. Pusat kat dahi Risau je. Orang macam Melayu tak? Nak report tak rasa Iqbal? Report Nah. Takut. Kenapa? Saya Iqbal tinggi 194 cm. Carilah konspirasi tu. Okay, so dia cakap sini, apa beza linear speed dengan speed? Okay, speed ni, baik kalau katakan awak kena kejar dengan anjing. Ni jangan aminkan. Contoh kan. You main lari je. Tak tengok arah pun, betul? Tapi sebab speed tak kisah. Kelajuan. Kalau hal laju, ada arah. Positif ke kanan ataupun ke atas, negatif ke kiri atau ke bawah. Tapi speed ni kalau kita kena janji, you dah tak kisah. Di mana pun. Janji laju. Betul tak? Itu kita panggil sebagai speed. Okay, kalau kita cakap linear speed, sebab speed tadi tak ada arah. Kita nak bagi tahu linear speed, kita nak bagi tahu laju dia lurus, straight. Itu sahaja. So that's the difference. Dia bukanlah ada arah. Cuma dia punya bentuk tu lurus. Itu sahaja. So that is linear speed. Ngam? Alright. Okay. Jadi speed boleh zigzag ke pusing-pusing ke, doesn't really matter. Tapi kalau kita cakap linear speed, straight. Ini pun linear speed, straight. Linear speed, straight. Alright. Okay, let's move on to the next one, iaitu kita ada dua jenis satelit pegun, geopegun dan juga satelit bukan geopegun. Jadi, apa beza linear speed dengan orbital speed? Kita tengok nanti, so not to worry. So for now, kita tengok satelit geopegun dengan satelit bukan geopegun. Apa beza? Beza dia adalah satu setia, satu tak setia. Maksud dia, geopegun ni, geostationary satellite, okay, setia. Geostationary satellite, dia setia dekat satu tempat. Maksud dia, bumi berputar, betul? Pusing. Okay, bumi berputar, satelit tu kalau dia tak setia, dia mungkin main belah tempat lain je. Tapi kita nak siaran kan, kita nak tengok Astro, kita nak tengok contoh JDT lawan Kelantan contoh. Kita nak tengok EPL contoh. Kita nak tengok Perak lawan Pulau Pinang contoh. Okay, tapi kalau satelit tu main belah je, tak dapatlah siaran, betul tak? Bumi tengah berputar. Jadi awak kena ada satu satelit yang boleh ikut bumi. Jadi itu adalah yang geopegun. Geopegun means stationary. Jap. Rocky berak lah. Dia kalau siang dia suka berak. Tahu? Dia lepas makan berak. Dia tahu dia makan M&M tadi tu. Korang sini, korang tak ada kan? Macam tu tak ada kan? Lepas makan dia berak. Tak ada kan? Ni Rocky ni lah, geram tu. Nanti tengoklah bawah ni. Tak, sebab M&M Sir tu dengan dia punya tu macam tak beza. Macam nak kutip balik. Abaikan. Nakal ni. Tak tahu nak behave. Okay, so the next part adalah hal laju lepas. Hal laju lepas ni adalah
you nak keluar daripada bumi. Awak ingat tak? Awak ditarik sebenarnya sekarang. Boleh cuba lompat sekarang. Bukan Rocky lompat, suruh orang yang lompat. Pelasin yang lompat. Ya Allah. You guys cuba lompat, you akan patah balik ke bumi, betul? Dah lah tu, ya Allah. Kalau katakan you lompat, you akan patah balik ke bumi. Jadi, you tak boleh nak keluar, tak boleh lepas dari bumi ni. So, what do you do? You merajuk, you naik roket ke apa kan? Okay, sebab apa tau? Sebab you kena ada satu halaju untuk lepas daripada bumi. Halaju apa? Halaju escape velocity atau halaju lepas. Kalau setakat lompat je, kalau katakan, you lompat, you tak ada daya gravity. You lompat sampai ke atas, sampai bila tak nak turun lagi dah. Dia attack pakai kop lagi. Ayah pain. Okay, boleh lah. Okay, super. Dah bagan. Korang risau, korang ni makan apa? Tengah hari tadi. Risau. So, satelit bukan Joe Pergon tu apa? Baik, satelit Joe Pergon ni, contoh. You guys tengok tak siaran yang BTS tu? Dekat North Korea kan? Korea Utara kan? Bukan? MTV, yang TVN kan? North Korea tu kan? Yang North ke South? Oh, South. Okay, sorry. Mana saya tahu? Golongan boomer. So, South Korea kan contoh. Okay. You nak tengok BTS tu dekat South Korea contoh. Tapi takkan nak pergi South Korea, you nak tengok TV je. Jadi TV awak tak boleh rely dekat, awak tak boleh harapkan dekat satelit Pergon tadi tu. Sebab satelit Pergon hanya untuk siaran kat Malaysia. Jadi awak nak tengok siaran luar. Jadi you pakai satelit non-geostationary satellite. Satelit bukan Geo Pergon. Itu saja. Geo Pergon tu apa? Pergon maknanya stationary, duduk diam. Pergon. Dah keras dah guys. Ni Pergon. Dia tak gerak kan. This is stationary. Tapi geo tu apa? Geografi, kedudukan. Kedudukan Pergon stationary. Di bangkai dah dia. Kalau bukan Pergon, non-stationary satellite, dia macam tu. Dia aktif dah hyper 10 lompat. Tapi satelit tak lompat, satelit dia gerak. Stationary tu bukan yang pencil So satelit tu bergerak. Okay? Non-geostationary satellite ataupun satelit bukan Geo Pergon bergerak mengelilingi bumi tapi tak ikut lokasi yang spesifik. Kalau macam contoh stationary satellite ataupun satelit Geo Pergon, dia akan maintain. Kalau tu adalah satelit US, dia akan maintain dekat lokasi US saja. Kalau katakan satelit itu satelit Geo Pergon South Korea, dia akan maintain kat South Korea saja. Kalau satelit bukan Geo Pergon, dia boleh gerak ke South Korea, dia boleh gerak ke London, gerak ke mana-mana tu. Itu saja. Tapi dua-dua satelit bergerak. Sebab apa? Bumi berputar, jadi dia kena ikut. Kalau yang ni kena ikut satelit Geo Pergon. Kalau yang ni suka hati dia je. Itu saja. Easy. Right. So kita dah faham istilah-istilah ni. Sekarang kita masuk kepada formula. So formula ada cara nak ingat sebab ada banyak sangat formula dan tak semua masuk dalam yang exam bagi. Kadang-kadang ada yang kena hafal. Tapi adalah seorang yang tak suka hafal. Alia tanya ni formula form 4 ke? Yes, this is chapter 3 form 4. Bab 3 form 4. Kita nak revise. Kalau you guys form 5 kan, kita revise balik. Okay, so the next part, ya Allah. Dah, dia. So ada satu orang yang tak suka hafal. Tapi ada satu kita panggil mnemonic. Mnemonic ni adalah di mana you permudahkan benda yang you kena hafal. Familiar kan. So let's start off dengan the first formula. Ready? Okay, let's go. So the first formula adalah ini. Force, daya, gravity. Ingat tak daya gravity kena ada apa? Kena ada dua jisim. M1, M2. Contoh Nur Hajar, M1. Dan kita ada satu lagi, Sarah, M2. Dua orang yang ada jisim akan ada daya gravity. Tapi Sarah dengan lupa lah nama dia. Ustaz tanya nama. Kita ambil Atira lah contoh sekarang ni. Okay, Sarah dengan Atira. Okay, Sarah dengan Atira. You ada M1, M2. You punya jisim, Sarah dengan Atira. Berat berapa? Jisim berapa? Less than 100 kan? Yang lelaki attack. Tengok. Janganlah beritahu spesifik. Tahu sensitif. Sarah dengan Atira, contoh you kurang dari 100 betul. Jadi jisim you besar ke kecil? Dikira kecil tau. Walaupun you 80 ke, 70 ke, 60 ke, 20 ke, jisim you tetap dikira sedikit dari segi fizik. Jadi you tak rasa daya graviti antara you. Tak rasa sangat. Sebab apa? Lagi besar jisim, lagi besar daya graviti. So, you kena M1, you kena M2. Jadi, daya sama dengan jisim 1 darab jisim 2. And then, ingatlah pemala kegravitian bahagi dengan jarak tu. So, macam ni tau. Kalau katakan, saya letak tangan sini. You tak rasa apa-apa betul? Sebab jauh. Kalau saya letak dekat sini, you akan rasa macam ada something. Sebab R dia adalah dekat. Itu adalah daya graviti. Baik. Ada kuman? Ada. Saya dah basuh lah sanitizer. Okay, G itu apa? G itu adalah pemala kegravitian. Pemala kegravitian ni apa? Dia ada satu nilai di mana you boleh pakai untuk semua objek dekat universe ni. You akan ada contoh kan? Contoh dekat matahari. You cakap pasal matahari, you cakap jisim matahari dan jisim bumi. Boleh pakai G ni. You nak pakai, you nak tengok daya graviti antara Pluto dan juga Marikh. Boleh pakai G ni. You nak tengok Diana dengan what you call Sarah punya, daya graviti. Boleh pakai G ni. G ni ada satu nilai. Kalau katakan, you guys pakai kata apa? Sebuka je Sebuka dekat yang saya punya. Jangan tengok.
Ada satu, okay, you guys punya kalkulator macam-macam tu tak? Ada macam-macam. There you go. Ni, kita warna hitam, warna pink, warna putih. Kita ada yang ni belah kelas Swiss lah. Ni yang Gen Z punya kalkulator. Kita ada yang old school bit, Casio dengan Casio warna grey. Ni siapa ni? Siapa dia kalkulator ni? Sama sebut pakai kalkulator ni juga. Sama. Okay, kalau katakan you pakai kalkulator warna hitam, pink dengan warna putih. Cuba tekan shift. Dah. Tekan shift. You tekan 7. You tekan 1. You tekan 7. Sama hitam, pink, putih, tekan shift 717. You akan dapat satu nilai. Nilai itu adalah G, iaitu 6.67 darab 10 EXP negatif 11. Itu sahaja. Tapi dalam exam dia bagi. Ini adalah pemalas keterbitan. Nah? Okey. Sekarang, dia tekan 6. Kalau katakan you macam, alamak, malas lah nak tekan shift 717. Tengok dekat soalan je lah. Soalan bagi. Jangan risau. Kalau awak tekan 6.67, kan, darab 10 kuasa negatif 11 panjang lebar penat. Takes time. So what you do? You tekan 6.67 sahaja. Tekan ni, butang ni, EXP ni. Semua kalkulator ada. Ni, EXP. Semua kalkulator ada. Awak tekan 6.67, tekan EXP negatif 11. Tak payah darab 10, bla 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 bla. Dapatlah jawapan yang sama. Yang ni sama EXP kat sini. You tekan sini, you gerakkan ni, EXP. You akan dapat 6.67 EXP negatif 11. Dapat juga. Jangan risau. Semua kalkulator boleh. All kalkulator pun boleh juga. Okay. EXP tu apa? EXP adalah eksponen. Now, kita tengok kalkulator ni pula. Siapa pakai kalkulator ni, you tekan shift 7. Shift kat sini, shift 7, dia akan bawa awak ke constant. Tekan 39. So constant 39, you akan dapat bla 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 bla. So kalau ini pun sama juga, tekan constant terus, tekan 39, you akan dapat G dari itu. So go ahead screenshot shift 717 untuk kelas WIS dan juga kalkulator old school, constant 39. Kalau kata you malas nak type, ada kat situ. Easy, sub say. G sahaja ke? Untuk bab ni G sahajalah. bab lain lah. Okay. So now, kalau ini tekan shift 717, dapatlah. Ngam? Okay. So, you screenshot dulu. But ini tak ada dalam nota. You screenshot dulu. Dan? Okay. Dan? Alright. Okay, cool. So, kita patah balik. Ada yang tanya tadi tu. Ada yang tanya, Sir, apa itu R? R adalah jarak antara dua jisim. Kalau katakan Syah Haikal dengan katakan Iskandar. Sebab nama dia Syah Haikal Iskandar. Senang. Ini seorang je. So, Syah Haikal dengan Iskandar duduk. Kalau duduk dekat, R dia jadi kecil. R dia adalah jarak. Okay, ngam? Kalau R besar, maknanya jarak dia jauh lah. Itu sahaja. Ngam bukan jam Cuy, jadi formula dia panjang. Panjang lebar. Ni baru satu formula tau. Sama dengan G, N, M, R. Panjang. R pun ada square. R square. So, rasa sebut R kuasa 2. G tu apa? Again, sekali lagi, G adalah pemalah kegravitian. Dia akan bagi dalam exam. Jangan risau. Jadi kalau awak nak kira daya graviti ke apa ke, kena pakai ni, G. Dia macam ni tau. Dia macam ni. Kalau katakan sebuah eksperimen, bumi punya graviti dengan Pluto punya graviti. Buat eksperimen. Dia ada nilai tersendiri. And then kalau katakan pakai nak tengok eksperimen berkenaan dengan matahari dan juga Marikh, ada nilai tersendiri. Tapi sekarang kita nak satukan, kita nak buat satu ungkapan umum supaya tak payah buat eksperimen berkali-kali. Jadi ungkapan umum ni mesti ada satu pemalar, dia punya constant. Pemalar tu adalah G. Kalau berkaitan dengan graviti, G. Nah, so dalam exam, kalau katakan you tak nak tulis G ni panjang sangat, tekan je shift 717 ataupun constant 39. F tu apa? F adalah daya, force. Okay, kan? So baik, kalau you ada M1 dengan M2, ada jisim 1 dan jisim 2, dia akan ada daya graviti. Jadi macam mana nak ingat benda ni? Macam mana nak ingat? Dia jalan cerita dia tau. Dia jalan cerita dia. Dia kan, dia father, ready? Father, mother, very good. My girl, run. Again, father, mother, my girl, run. So you boleh tulis, tak ada masalah. Kalau you tulis father, mother, my girl, run, sama lah juga atas bawah tu, sama saja. Okey, ni adalah jisim 1, jisim 2 bila didarab dengan pemalah graviti pun didarab, bagi dengan kuasa 2 jarak, you akan dapat daya graviti. Apa beza M besar dan M kecil? Ada yang tanya. Baik, kalau you buat soalan, M besar adalah jisim yang besar. Contoh jisim besar. Jisim awak berapa? Sensitif Jangan jawab betul. Agak-agak. 99, 40. 1 kilogram. 1 kilogram tu pahala ke dosa? jisim. You punya berapa banyak you makan tu, berapa banyak benda dalam badan you, jisim you berapa? Bukan Newton kilogram Berapa kilogram jisim? Okey, kalau katakan 48. Ya ke 48? 48 tu bulan puasa kot. Time raya, jisim time raya. 70. Okey, kita ambil 70. 70 dikirakan sebagai M1 sebab dia kecil M. Tapi kalau kita cakap pasal jisim planet bumi, besar betul tak? Nak bandingkan dengan awak punya 70 kilogram tadi. Atau kalau katakan awak punya berat adalah 200 kilogram, 300 kilogram dengan jisim bumi yang besar.
terlampau besar, terlampau beza. Jadi kita tulis M dah, kita tulis M besar. So M besar ni adalah untuk terrestrial object ataupun cakrawala. M, bumi ke, matahari ke, Pluto ke, bulan ke, apa-apa yang di sini besar. Macam mana nak timbang? Macam mana nak timbang bumi? Kita ada satu teknik macam nak timbang bumi. Kita ada satu teknik macam mana nak agak-agak jisim tu berapa. Okay, let's go to the first one. Let's go to the first one. Father, mother, my girl, run, run. So ini adalah formula yang pertama. Kan? Father, mother, my girl, run, run. Okay, ini bukan, so R tu apa sekali lagi? R adalah jarak. Tengok formula apa beza R kecil dan R besar. A very good question. Sekarang ni M besar biasanya adalah jisim yang besar. R besar adalah jejari planet tadi tu, ataupun jejari matahari ke, jejari bumi ke, yang besar-besar. R. Jadi R kecil adalah kita panggil sebagai jarak dia sahaja. Okey, apa beza G besar dengan G kecil? Okay, kita buat yang ini. So the next part, father, mother, my girl, run, run. Lepas tu tiba-tiba ada seorang tu cakap, guys, my grandma really rock. Kenapa ada really rock? Kenapa run, run? Now remember, ramai yang orang katakan careless. Dekat mana? R. Dia lupa letak square. So kalau boleh, remember this, father, mother, my girl, run, run. Okay, dan guys, my grandma really rock. So remember that sahaja and everything will be okay. Jadi ini adalah G kecil, acceleration, pecutan. Pecutan bila awak jatuh sebab graviti tadi itu. So G kecil. Ini adalah G besar iaitu pemalar. Okay, kita kena buat soalan baru kita boleh nampak dia punya triangle. But for the next part adalah that you go ni. Daya memusat dari itu. Dan tarik ke tengah. F equals to mv square bahagi dengan R. R adalah jejari, V adalah hal laju, M adalah G-shape. Yang tadi just speed tadi, dia dalam berapa? Dia tekan minyak betul tak? Dia ada hal laju betul tak? This is hal laju dia, V tadi tu. R ni adalah jarak tadi tu. Jarak dari pusat. Jadi, macam mana nak ingat formula ni? Father, my violet van, Rosa. Kali ni R tu adalah satu sahaja. So ni, kalau bila nak pakai formula ni, sebab bila awak nampak ada daya tarik ke tengah, ke pusat. So father, my violet van, Rosa. V tu yang kuasa dulu. Ingat? Alright. So the next part. Awak ingat tak, bila ada daya tarik ke tengah, akan ada pecutan, pergerakan, perubahan. Kan? Jadi, the next formula adalah berkaitan dengan daya memusat juga, iaitu pecutan memusat. Father, my violet van, Rosa, betul? Yang si ayah tu cakap, aduh, violet van, Rosa, very good one, Lili. Aduh, violet van, Rosa, bukan my. Aduh, violet van, Rosa. Dia stres, bapak dia macam stres. Alamak, violet van, Rosa. So, itu adalah cara kita nak ingat. A stand for acceleration, pecutan. V adalah hal laju. V sekali lagi adalah hal laju sebab kuasa 2. R adalah Rosa. So go ahead, screenshot that kalau you nak. Father, mother, my girl, run, run. Kemudian you ada guys, my grandma, really rock. Then you ada father, my violet van, Rosa. Aduh, violet van, Rosa. Okay, so akan upload dalam answer, not to worry. So the next part adalah laju jasad dalam orbit. Baik, ada ramai yang confuse kat sini. Apa beza laju linear satellite dengan laju linear planet? Apa beza dua ni? What's the difference between these two? Baik, kalau awak cakap pasal satellite kan, satellite tu masih ditarik oleh daya graviti bumi. Jadi, you tak boleh pakai ini. You tak boleh pakai formula ni. Biasanya kita akan pakai formula, satu formula. Not to worry. So for now, untuk yang ini biasanya adalah untuk laju planet. Sebab planet dia tak perlu daya graviti untuk bergerak sendiri. Dia perlukan daya graviti matahari tapi tak perlu daya graviti sendiri. So dia adalah V sama dengan 2 pi R bahagi dengan T. Sebenarnya guna pecutan memusat bila ada daya memusat. So, okay, dua ni berkait sahaja. So tu ada purple, itu saja. Dan formula dia, father, my violet van, Rosa, aduh, violet van, Rosa. So the next part di sini, awak ingat tak formula untuk hal laju? Apa dia? Not just like that. Apa dia? Wait. V sama dengan S bahagi T. Betul. V sama dengan S bahagi T. Ini kalau you punya sesaran, straight, ataupun gerak ke atas, ke bawah, kan? Kalau katakan awak gerak pusing, you gerak pusing. Okay, siapa yang baru masuk tadi tu, welcome. Okay, selamat datang. Kita dekat bab 3 form 4. Kalau katakan, back ke sini. Sesaran tadi tu. Sesaran, kalau katakan kita berpusing, kan? So kalau berpusing, apakah formula bulatan? Sebab ingat sekali kita ada seorang, kita ambil Nur Syafiqah Nabila. Dia kena kejar dengan anjing, contoh. Tak tahu dia macam ni kot. Dia kena kejar dengan anjing. Kan? Kalau dia kena kejar dengan anjing, dia akan lari dengan pukang. Betul? Kan? Tapi, contoh satu lagi adalah, kita tengok, dia gerak macam tu. Ini S dia, sesaran. Dan berapa laju dia boleh lari dari itu. Bagi dengan kita akan dapat V. Ini adalah bab 2 form 4. Senang. Tapi kalau katakan Baisha, Nur Baisha pula. Dia lari, tapi cara dia lari tu, dia berpusing. Anjing tu pun stres. Anjing tu duduk tengah aje. Dia tak lari macam tadi, dia lari pusing. Anjing kalau tanpa stres, duduk tengah je anjing tu. Tapi dia mesti lari, pusing. Baik. Bila dalam keadaan pusing macam ni, dia akan ada S, betul? Sesaran. Sesarannya bentuk bulatan. Dalam bentuk bulatan, awak kena ingat, bulatan ada titik tengah. Jadi jarak awak dengan titik tengah tu adalah R.
Dan dalam bulatan, cara kira berapa banyak you lari jauh tu adalah 2 pi j ataupun 2 pi r. Sasaran yang bulat adalah 2 pi j jari ataupun 2 pi r. Kalau you berat macam ni, adalah S saja, meter. Kalau you bulat, maka 2 pi r. Bukan you bulat, sorry. Kalau kata you lari secara bulat. Okay. Jadi circumference, betul, circumference 2 pi j ataupun 2 pi r. Jadi dalam planet dia orbit, betul? Dalam dia orbit dia akan berpusing. Tapi kita nak fokus kepada dia punya laju dia saja, iaitu 2 pi r pusing dan juga balik dengan masa. Easy. Ya? Alright, student. So next part. Ada yang tanya tadi, Sir, macam mana nak kira jisim matahari? Kenapa nak kira jisim matahari? Mengajuk nak lari matahari? Janganlah. Matahari itu panas. Lain, planet lain. Jadi kalau katakan dia curious, kalau dia tahu macam mana nak kira jisim matahari, macam mana nak kira jisim bumi, macam mana nak kira jisim marikh. Okey, kalau katakan Syami nak merajuk pergi marikh kan, you kena tahu, katakan you nak tahu jisim marikh itu dulu. Baik, sekarang dia satu teknik tau. Teknik dia macam ni tau. Khalish, mandi dulu. Teknik macam ni tau. Haslinda katakan. Haslinda dia tengok Haslinda. Kita boleh tahu berapa jisim Haslinda ni. We can know. Tanpa suruh dia pergi timbang. Haslinda, pergi timbang. Sensitif lah tu lah. Ataupun tanya, Haslinda, di sini berapa? Berat ni berapa? Lagi sensitif, betul tak? So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh, katakan Nisa, kita boleh keliling dia. Tergerak. Alamak. Ada jawapan lah belakang. Sekali lagi. We go somewhere else. Okay, kita gerak ke sini. Haslinda tadi, di sini kan? Di situ. Jadi sekarang, kita nak tahu berapa jisim Haslinda ni. Nak tanya malu. Okay? Atau sensitif. Suruh dia timbang, lagilah sensitif, betul lah. Kan? Jadi kita tahu berapa jisim dia. Kita tak tahu. Apa kita boleh buat? Kita boleh pusing. Very good, one dalili. You boleh pusing dia. Kita pusing dia. Ni kita. Kan? Kita pakai ramai jom. Kita pakai ramai. Kita pusing keliling dia. Bila you pusing, you mula kat sini. You mula kat sini. You pusing. You berhenti. Berapa lama yang you sampai? Kita akan ada masa. T. Bila ada masa, you ada apa lagi? You ada jarak. Pastikan jarak tetap sama. You ada R, iaitu jarak. Sekarang bila you ada T, bila you ada R, you boleh tahu berapa jisim dia. Ada formula dia. Baik. Tapi benda ni tak boleh dilakukan dekat objek yang kecil. Sebab apa? Kita punya jisim terlampau kecil. It's too small. Kalau you nak cakap, kalau kita tak nak timbang Haslinda, kita nak timbang sekolah. Rindu sekolah kan? So you nak timbang sekolah. Kalau cikgu tanya kenapa tak masuk kelas? Cikgu, saya nak timbang sekolah. Jadi saya kena keliling sekolah ni. Contoh So you pusing sekolah, you tahu berapa lama yang you perlukan untuk sampai ke destinasi awal dan akhir. You tahu jarak dan maintain. So you boleh agak jisim sekolah. Tapi boleh tak pakai teknik untuk sekolah? Tak boleh. Sebab jisim sekolah dikira kecil juga. Yang you boleh buat adalah hanya untuk benda yang jisim besar. Supaya graviti dia terasa. You diri sebelah sekolah, rasa tak tarik sekolah? Tak ada kan? Jadi sebab daya graviti tak kuat. Dia hanya untuk daya graviti yang kuat. Contoh apa? Planet. Very good. Gravitasi tarik, gravitasi kecil. Bulan, marikh. Sebab tu, kita tak letak M kecil dah. Untuk jisim matahari ke bumi, kita pakai M besar. So that is why we use M besar. So you're not going to use sekolah ni. Kita pakai matahari. Jadi siapa tadi yang nak pergi matahari ni? Pergi dekat sini. Pusing. You akan tahu M dia. M juga matahari. M adalah jisim yang besar. Kalau katakan you nak tengok jisim planet Pluto ataupun bumi, katakan M dia pun besar juga. You keliling sahaja. You dapat T, you dapat R. Faris, MU. Apa MU ni? MU tu yang club baseball. Okay. Jadi sekarang ni, you tahu jisim. Macam mana tahu jisim matahari atau jisim bumi? Kena tahu tempoh peredaran. So you know, bila you tahu tempoh peredaran, kat mana you mula, kat situ you akhir, berapa lama yang you pusing tempoh peredaran. Okay? You tahu T, dan you tahu jarak you dengan matahari itu, ataupun jarak you dengan bumi, you tahu R, you boleh tahu jisim tadi itu, jisim matahari, jisim M. Nah, kita tengok formula dia. Besar ke kecil? Banyak kan? Sikit. Banyak kan? Banyak. Nah, hafal macam mana? Guys, form 4, help me out. Macam mana? Very good, very fine. Power. Mother, dia macam ni. Korang pernah tak makan chicken pie? Pie ayam. Very good, Amalina. Pernah? Okay, kalian kata you guys veggie. Pernah tak makan pie apple? Okay, tak apa. Pernah makan tak curry puff? Tipu tak makan curry puff. Kan? Semua Malaysia kan? Pernah kan? Okay, curry puff tak pernah. Cream pie je pernah. Dahsyat. Okay, kalau katakan curry puff tu, kita boleh katakan dia adalah sebagai panggil potato pie, boleh anggap itulah. Okay. Potato pie, curry puff is easy, sesenang untuk kita makan. Tapi kalau katakan you punya pie tu adalah berapa ratus je. Kayu manis, biji cengkeh, semua ni. You makan pie.
Agak tak? Okey tak? Boleh makan tak? You akan sakit perut, betul? Jadi formula untuk jisim bumi atau matahari is mama ataupun mother hanya 4 pai rempah ratus rendang. Lepas you makan rempah ratus rendang punya pai ni, you akan very good go to toilet. Sebab tidur 2 kali because 2. So mama ataupun mother 4 pai, you makan 4 pai itu, 4 pai dan pai adalah rempah ratus rendang. Lepas you makan, you akan pergi handal, go to toilet. So this is cara you nak. Okay. Ukur jarak dari matahari itu bermula daripada pusat ke? Yes, bermula daripada pusat. Dan kita ada satu teknik juga macam mana nak agak pusat matahari itu. Tapi bukan 11 SPM, jangan risau. So all you need to know adalah you kena tahu jarak, you kena tahu tempoh, you tahu jisim. Itu saja. Kenapa 4 pai? Sebab formula dia adalah 4 pai square ataupun dia punya pemalah 4 pai. Now, okay. So the next part adalah hukum Kepler. Kita ada laju orbit satelit semua kan. So hukum Kepler ni kita akan masuk kemudian. Saya akan berikan sistem, not to worry. Laju orbit adalah kalau nak ingat ada satu formula iaitu Violet Van My Girl Run. Ingat tadi? Kita ada satu formula father, mother, my girl run, betul? Father dengan mother dia buat tak tahu. So dia pun merajuk. Dia pergilah dekat van. Dia pergi van, dia pergi luahkan perasaan dia. Violet Van, my girl run. Itu sahaja. Kenapa Violet Van? V2 kuasa 2. Violet Van, my girl run. So that's how you want to remember it. Okay, so the next part. Okay, ada formula dia bagi dalam exam, ada formula tak bagi dalam exam. Tapi kalau awak boleh ingat, it will be easy peasy. Okay, jom kita gerak pada the next part. You screenshot dulu yang ni. Laju orbit satellite. Okay, now, ramai yang confused. Bila nak pakai laju orbit satellite ataupun bila nak pakai formula ni, bila nak pakai formula ni. Kita tengok, kalau planet dia tak perlukan jisim yang besar untuk beredar. Kalau satellite dia perlukan jisim yang besar untuk beredar. Jadi untuk satellite you pakai formula ni. Untuk planet punya kelajuan, you pakai formula ni. Okay, kita nak buat soalan baru kita nampak. Okay, the more question you do, the easier it gets. M besar tu apa? M besar adalah jisim untuk bumi, matahari, planet apa-apa. M besar. So I will upload in the system, not to worry. Baik. Van tu apa? Van adalah hal laju. Nampak laju? Is it violet van? Okay. So next part. Jom kita tengok dulu, kita recap sedikit formula the first formula. The first formula adalah daya tarikan antara dua jasad, daya graviti. Let's go. Apa formula dia? Father, mother, my girl, run. Okay, jisim. M kecil adalah jisim yang kecil. So father, mother, my girl, run. Kemudian you ada satu, bila you jatuh sebab daya graviti tarik you. Akan ada pecutan. Pecutan graviti tu apa formula dia? Guys, very good, one lagi. Very good, Fatihah. My grandma, really wrong. Guys, my grandma, really wrong. So the next part adalah daya memusat. Father, my violet van, Rosa. Itu father, my violet van, Rosa. F adalah daya memusat. M adalah jisim yang kecil. V adalah hal laju. R adalah jari. Berapa jauh you daripada pusat tadi tu. Kemudian you ada pecutan memusat. Apa dia? Adu, violet van, Rosa. So adu, violet van, Rosa. Easy. So the next part adalah jisim bumi atau matahari atau jisim atau planet. Apa dia? Mother, 4 pai, go to rempah ratus rendang. If mother 4 pai, rempah ratus rendang, R kuasa 3. Go to toilet. Sakit perut makan pai macam tu. Okay. Orang yang buat apa yang tu? Sen, tetamu. Okay, the next part kat sini, you dah cakap father, mother, my girl, right? Kemudian father, mother buat tahu. You pergi luahkan dekat violet van tadi tu. So the next formula adalah formula untuk laju satelit. Laju satelit adalah violet van, my girl, run. Okay, jom kita buat soalan jom. Ready? Okay, let's go. Ready? Jom. Alright, so the first question. Sebelum tu, ingat tak? Guys, my grandma really rock. Ingat tak formula tu? Dan ada beza R kecil dengan R besar. R kecil dengan R besar. R besar adalah jejari planet. Bila you cakap pasal R kecil, you kena masukkan H ni, ketinggian. Contoh, Wan Nur Dahli, dia merajuk. So dia terbang di permukaan bumi, dia terbang pada H. Jadi H dengan R besar adalah awak punya R kecil. Itu sahaja. Jadi R kecil ni adalah jarak keseluruhan. R besar adalah jejari planet atau jejari satu objek. Dan H ni adalah berapa jauh. Kadang-kadang mungkin dia merajuk terbang ke atas, kadang-kadang dia merajuk mungkin nyuruk bawah tanah. Jadi macam ni, dia punya R adalah jejari planet tolak dengan H sebab dia masuk dalam permukaan bumi tadi tu. Ya? So kalau dari permukaan bumi, kalau dekat permukaan bumi, maka R dengan H sama betul. Jadi R sama dengan R sahaja. Itu sahaja. Dia tak semestinya H campur R. Tak semestinya R ni sama dengan R campur H. Tak semestinya. Kalau katakan dia merajuk H ni besar, maka R campur H. Tapi kalau katakan dia merajuk bawah tanah, H ni permukaan bumi, dia pergi nyuruk bawah tanah, is negative H. Itu sahaja. Tolak. Very good. Okay. So you boleh screenshot. Tapi kita akan belajar sistem. So let's do some questions. Soalan. Ready? Jom. So the very first formula. The very first question, sorry. Dua kepingan logam bulat, dia bagi bulat P, dia bagi bulat Q. Jadi sini. So dia bagi ke sini, dua kepingan logam bulat, ada P, ada Q, masing-masing ada pusat jisim. Dah nampak? Sekarang nampak lagi? Nampak kan? Okay, cool. So dua kepingan logam bulat, P dan Q masing-masing ada pusat. Ni pusat dia O, ni O, not. Jadi dia ada pusat. Jadi, guys, kalau katakan dua ni ada jisim M1, M2, akan ada daya apa, guys? Apa? US? Tak nampak ke? Blur ke? Okay, kan? Sekali lagi. You ada M1, you ada M2. Antara jisim ni, you akan ada daya graviti. Ya? Bukan daya memusat. Daya memusat tarik ke tengah. Ini adalah dua. Ni tak? Father,
Apa formula diagonality? Father, mother, my girl, run, run. So remember that, dari M1, M2. Okay, next kita apa? Rajah 1 dengan P dan Q letak sebelah. Dan juga 1.2 dia letak bertindih. Kalau apa dalam sistem not to worry, hitung nisbah daya graviti antara P dan juga Q. So macam nak tahu nisbah antara P dan Q, you pakai formula tadi tu. So the first formula. Tadi makan berdiri cepat batuk. Okay, so the first formula, ingat tak? You ada jisim M1 dengan M2 betul? So what's the first formula? Bila ada dua jisim? Daya graviti. Very good. Daya graviti, father, mother, my girl, run, run. Harus kita cakap untuk diagram 1.1 kita letak sebagai F1. Ingat, dua jisim akan ada daya graviti. Jadi F1 father, mother, MT, MQ. Jisim untuk Q, father, mother, my girl, G besar, run, run. Run, run ni, iaitu run, run. 2R campur R dapat berapa? 3R. Itu sahaja guys. It will be 3R. So if you go to do it again, dia akan jadi, buat sekali lagi. Copy. Okay, kita gerakkan sini. Dia will be R kuasa 2 tapi 3 tu. Sebab apa? 2R campur R dapatlah 3R. Itu adalah kita punya R. Hanya untuk 1.1. Jadi dia adalah 3R kuasa 2. Korang nampak tadi? Kita silau sikit. Silau sikit lah. Okay. So ini adalah untuk F yang pertama, rajah 1.1. Okay, next one. Silau sebab apa tau? Silau sebab roundhouse stuff. Dia macam Chinese. Okay, so the next part adalah untuk 1.2 kita letak sebagai F2. Kalau F2, formula dia sama juga. F2 bersama dengan father, mother, my, girl, run, run. So kali ni run, run tengok. Antara pusat O dengan pusat Q. O ni dengan pole P dengan Q, berapa jari dia? Sebab kalau satu line ni bersama dengan R, 3R. Ini hanyalah R sahaja. Nampak tak? Pusat dengan pusat. Bukannya setengah, 1R sahaja. Okay, kalau cancel sikit, ini adalah 1R. Ini adalah 1R. Jarak antara pusat dan pusat adalah R sahaja. Mungkin this is first time you jawab soalan ni betul. Sebab tu kita kena buat soalan supaya kita faham, kita tahu bila nak pakai. Okay, Jun, we know the R. Kita tahu jarak antara dua pusat. Jadi, kat sini, bukan 3R kuasa 2, sebabnya dia adalah R kuasa 2. Itu sahaja. Okay, the next part ni cakap nisbah. So, dalam nisbah, you letak F1 nisbahkan dengan F2. Itu sahaja. Dan salin bagi formula tadi tu. Salin. Salin letak je side by side. Okay, tekan Ctrl+C, Ctrl+V je guys. Okay. Tekan boleh, tekan pakai niat. So, dia akan jadi, ni kan. Jangan sama dengan salah sebab dia nak nisbah. So, don't put sama dengan, letak nisbah. Baik. Sekarang, boleh tak pakai MP dengan MP sebab sama? Jisim yang sama. Boleh kan? Boleh tak kita buang MQ? Boleh jisim yang sama. Boleh kita buang per makna G? Boleh jisim yang sama. Maka atas tu akan jadi 1, bawah yang sini boleh jadi 1 juga. Jadi, nisbah dia adalah 1/3 kuasa 2. 9. Jangan lupa R kuasa 2. Ramai lupa R kuasa 2 ni. Saya angkat. R kuasa 2. Bawah ni sama dengan 1/R kuasa 2. Dan, guys, boleh tak kita cancel R square dengan R square? Boleh. Kita cancel. Jadi jadi 1/9 nisbah dengan 1 tak cantik. Kita nak buang 9 tu, macam mana nak buang? Darab 9, sini pun darab dengan 9. Jadi nisbah awak antara F1 dan F2 adalah 9 dengan 9. Cancel 1 nisbah 9. Itu sahaja. Saksi. Kalau buat R kecil boleh ke? Elakkan buat R kecil sebab awak dah tukar. Formula boleh R kecil. Formula boleh. Sebab soalan bagi R besar betul. Mana soalan ni? Soalan bagi R besar pakai. Bila awak substitute R kecil tu jadi R besar. You have to. Boom. Just like that. Itu sahaja. 1/9. Senang kan? Senang je. Dia macam apa tau? Dia kena ada momentum. Dia kena momentum. You nak macam ni, alamak, apa benda ni? Ada O lah, ada O0 lah, ada 1.2, banyak sangat nombor lah. Ada P, ada Q, ada rajah 1.2, 1.1. It's too much, kan? So kalau you buat, just buat je. You find out. Dan you mana you saksi. Baik, kalau you biar 1/9 dengan 1, tak cantik. Jadi contoh. So ada 1/9 ringgit daripada awak. Doesn't make sense. Awak ada 9 kali ganda duit daripada set. Make sense betul? Jadi you nak, janganlah kita letak 1/9, kita letaklah 1/9. Itu saja. Okay kan? Senang kan? Easy, senang je. It's all about you kena buat more to output. Lebih kepada output, especially form 5. Form 5, you have to go more on output. Okay, so the next part di sini. So, saya tak faham bahagian orange. Okay, orange ni adalah jarak antara dua pusat. You ada jisim pertama, jisim kedua, jarak antara pusat, which is you punya R2 sahaja. Okay, next part. Jika daya graviti dikurangkan menjadi 1/9 daya graviti daripada rajah 1.1, berapakah jarak O dengan O tadi? Berapakah jarak pusat O tadi? Baik. Kalau you ingat formula tadi. Father, mother, MP, MQ. Father, mother, my girl, run, run. Baik, sekarang dia cakap dia nak daya graviti dan dia nak jarak. Awak abaikan ni. Abaikan. Jadi kita nak, bila kita abaikan, kita buang sampai dekat ni, kita tengok dia akan jadi F bentuk ikan dalam berkadar songsam iaitu 1/R kuasa 2. Kan? Jadi dia cakap daya graviti dikurangkan menjadi 1/9. Guys, kalau saya tanya you all, F ni diturunkan. Apa jadikan nilai R? Naik ke turun? Ini berkadar songsam. Naik. Very good. Jadi kalau ini diturun menjadi 1/9, F turun kepada 1/9, maka R akan naik berapa? 9 kali ganda. Jadi R tu adalah 9R. Itu sahaja. There you go. Saksi. Kan? Senang, just like that. Betul? Kita buat latihan. The more question kita buat lagi senang. Alright. So again sekali lagi formula jisim berkadar terus. Kalau F turun